Amin. Rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Dan pada doa ini Allah jawab kepada Nabi Musa, dia alam nasrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika fanrab. Setiap kepahian itu ada kemudahan. Sesungguhnya setiap kepahian itu ada kemudahan, dan apabila kamu telah selesai membuat satu kajian atau menjalankan usaha, mulakan yang baru dan kepada Allah saja yang kamu berharap. Ini macam kaizen lah. Kaizen tu Berterusan. continuous improvement. Setiap kali tambah baik, tambah baik, tambah baik. Tahun ni, tahun baru, apa yang kita nak buat berbeza dengan tahun lepas? Jadi kalau kita jadi orang yang tambah ilmu ni, walaupun ilmu satu titik tambah tu, jadi orang yang baru lah. Maksud dia jadi satu makhluk yang ilmu dia bertambah, yang lebih mendekatkan dia kepada Allah SWT, insya-Allah. Okey, mana ni? Okey, mana nak share screen. Okey, insya-Allah. Kita mula pada pagi ni dengan mula pada Nahu. 5A. Tak ada. Kenapa tak ada? Not sure. La haula wala quwata illa billah. Apa ni? Okey. Jadi insya-Allah kita mula kepada belajar tentang Nahu. Semalam dan Sabtu, 3 Sabtu sebelum itu telah belajar, kita dah kenal tentang jenis-jenis perkataan. Apa tu isim, apa tu fi'il, apa itu haraf. Jadi perkataan Arab ada tiga jenis perkataan aja. Jadi nak kita faham, nak tahu hubungan dia, mudahlah sikit berbanding pada bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggeris ke, bahasa Turki. Bahasa Turki pun pada saya lebih sukarlah dia punya ni dengan bahasa Inggeris. Tapi mungkin dia lebih berstruktur daripada bahasa ini. Bahasa Inggeris. Bahasa Turki lebih kurang bahasa Jepun. Dia punya kata perbuatan dia, fi'il ni ada di belakang. Sedangkan bahasa Arab, kata perbuatan di depan. Kalau bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, kata perbuatan itu berada di tengah-tengah. Begitulah bahasa itu berbeza antara satu dengan lain. Jadi kalau kita kena faham struktur bahasa itu, insya-Allah kita mudah ikuti. Jadi setelah kita kenal semua perkataan itu, Nahu ialah untuk kita mengetahui apakah hubungan di antara perkataan-perkataan dalam satu ayat, ataupun apakah peranan perkataan-perkataan itu dalam ayat. Baru kita tahu makna yang nak disampaikan melalui susunan beberapa perkataan dalam ayat. Okey, jadi kita mulakan tentang Nahu. Jadi kalau kita ambil contoh, bahasa Arab kata qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Okey, kita tengok, kita dah tahu pecahan perkataan. Tengok Yusufu sini, qala, ketika dia berkata Yusufu ni bahasa dhammah, huruf terakhirnya. Dan kita lihat nanti dia ada Yusufa, fa dengan fathah. Tapi Yusufi tak ada. Jadi li abihi, hi berbaris kasrah. Ya'ti, ni pun baris kasrah. Ya'ti. Ya abati, bukan ya'ti, ya abati, maaf. Ya abati.
Ini ra'aitu. Ini ra'aitu ahada asyar. Ni banyak pada isim lah. Sebab kalau fi'il madhi itu dia mabni. Fi'il madhi mabni. Fi'il mudhari' aja yang mu'rab. Maksud mu'rab boleh berubah baris huruf terakhirnya. Kalau ahada asyara ni huruf terakhirnya dengan fathah. Asyara dengan fathah. Kauban dia ada fathatain ni pula. Wasyamsa tak ada. Dengan fathah saja. Dan wal qamara. Dan terus sampai li sajidin. Kenapa sujudin ni dengan ya nun, selalu kita dengan waw nun. Jadi nahu, kalau kita tahu nahu, kita boleh jelaskan kenapa barisnya demikian. Kerana kita tahu peranan perkataan itu dalam ayat. Jadi kita tahu peranan ayat, kita tahu makna ayat itulah. Cuma mungkin orang yang baru-baru vocab kurang, kan? Jadi vocab kurang, kena berlatih je lah. Baca Quran lebih banyak, perhatikan, tadabbur dan juga analisis lah. Yang penting analisis, tadabbur tu kemudian. Analisis dulu. Macam ni, sajidin. Kita tengok. Selalu kita kalau nak tengok tu huruf akar dia. Apa huruf akar dia? Sajadah. 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 Kan? Sajadah. Sajadah ada alif lepas sin tu tadi isim. Fa'il. Isim fa'il. Sajidin yang sujud. Tapi plural mereka yang sujud. Kan? Siapa yang sujud dia ramai. Ramai yang ni dia kata 11 ahada asyara kaukaban planet dan matahari dan bulan. Okey? Itu. Right? Okey, itu nahu. Jadi dalam nahu tu kalau berbanding dengan bahasa Inggeris, kalau kita tengok ayat ni, I gave him his book, he thanked me. Kalau kita tengok tiga perkataan ni, him, his dengan he, merujuk pada domain yang sama, ganti nama yang sama kan, dia seorang lelaki, orang ketiga. Tetapi ejaan dia berbeza, bergantung kepada dia jadi, kalau I gave him jadi objek kepada perbuatan give. Kan? Kalau his book, dia jadi pemilik kepada buku. Kalau he thanked me jadi subjek, dia yang melakukan perbuatan atau menjadi topik utama dalam satu jumlah, satu ayat. Jadi itu dipanggil, kalau dia jadi I give him jadi objek, itu panggil accusative, ini panggil mansub. Mansub daripada kata nasabah. Nasabah kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, Musa berjalan dengan budaknya. Dia kata kami nasabah, penat. Setelah berjalan musafir dia minta makanan dia kan. Kan dah lari ke laut. Jadi mansub tu penat, masuk dikerjakan. Mansub. Jadi itu dia kalau dalam Al-Quran dia akan kalau singular diwakili dengan fathah mansub. Asyara ahada tu fathah ujung kan, itu mansub. Tu singular. Kalau his book possessive, pemilikan ataupun dalam kata kita keluar mudhaf alaih ataupun dia menjadi objek kepada haraf sendi. Fi, li, an, ila, itu majrur. Itu akan dikenali dengan baris kasrah. Macam abi. Mana abi? Ini abi tak ada ya abadi. Abi bukan tak sini tak ada abi. Dua dia tu abi. Di abi tapi dia sambungan hi. Dia abadi. Tak apa, kita tengok nanti dia pakai kasrah. Kalau dia dah tengok sebelum ni kan, kalau dia pakai kasrah, dia majrur. Okey. Lepas tu, he thank me, dia jadi subjek. Dia majrur ni masuk jar. Jar masuk macam jiran, dekat. Dia tak boleh jauh. Dia mesti sebelah-sebelah. Jar ni dia sebelah-sebelah. Dia punya, dia jadi jar tu, sebab dia dekat dia ada, sama ada isim sebelumnya yang dalam keadaan mudhaf, ataupun ada haraf. Dia tak boleh jauh. Jauh hanya boleh dengan ada ataf, dengan ada waw, dengan wa. Okey, tapi kalau mansub ni boleh jauh daripada kata perbuatan dia. Okey, tak apa kita tengok. Lepas tu kita ada subjek. Subjek ni he thank me. Dia jadi subjek, dia jadi pelaku pada perbuatan. Itu panggil marfu daripada rafa'a. Ni pun isim maf'ul kan ni. Mansub, majrur, marfu.
Marfu maksud tinggi, rafa, tempat tinggi, rafa, rafa'a. Sebab dia menjadi pelaku. Dia bukan menjadi objek. Itu panggil marfu dan diwakili dengan dhamma. Maksud Yusufu ni, dhamma ni dalam Yusuf ni dalam keadaan marfu. Dalam keadaan tempat marfu. Dia keadaan dia rafa. Tempat dia marfu, tempat marfu. Okey. Lepas tu mana lagi? Marfu lain banyak yang mansub. Wal qamara, asyamsa, kaukaban. Semua tu jadi objek kepada ra'aitu. Aku telah melihat. Jadi itu kita akan belajar tentang nahu. Ada soalan? Anda kita ambil contoh ni, I gave him his book. Dalam contoh ayat ni kat mana ni? Dalam ayat surah Yusuf ni. Yang contoh ni? Contoh pada ni. Exactly tak ada. Tapi nanti kita tengok. Kalau exactly mungkin kemudian saya pun tak ni. Ada dalam nanti kita akan belajar. Nanti depan ni ada nanti. Ada surah Al-Baqarah. Okey? Contoh dia. Kalau ra'aitu ahada tu kan apa? Macam ni, I gave him book ni. Aku lihat. I saw. Planet. Ni planet ni. Jadi dia mansub lah. Maksud kan? Jadi objek kepada lihat tu. Kan? Macam I saw 11 planets. Jadi ini dalam keadaan mansub. Kan? Dia jadi objek pada verb. Okey? Kalau ni isqala Yusufu, Yusuf telah berkata. Tapi siapa yang berkata? Yusuf. Yusuf jadi subjek. Jadi fa'il, pelaku pada qala. Jadi dia dalam keadaan marfu'. Contoh mudah lah. Nanti kita akan mendalami lagi lepas ni. Ada soalan lain? Ustaz nak tanya Ustaz. Mansub, majrur, marfu' ini referring to isim sahaja ke macam mana? Ya, memang. Dia tiga ni refer pada isim saja. Nanti kita akan lihat untuk fi'il mudhari' dia tak ada majrur. Dia ada mansub, dia ada marfu', tak ada majrur. Dia ada majzum. Itu. Dia nahu ni kita bincang hanya untuk kalimah-kalimah yang mu'rab. Masuk kalimah mu'rab, dia kalimah yang akan berubah huruf akhir. Baris akhir. Ya. Baris akhir huruf. Baris akhir perkataan. Jadi fi'il madi mabni. Fi'il madi tak berubah. Haraf-haraf tak berubah langsung lah kan. Ada setengah-setengah perkataan tu memang mabni. Setengah-setengah perkataan tu dia separa mabni. Okey. Tu kita kena kenal lah tu. Okey? Okey. Ada soalan lain? Okey. Baik. Kita tengok sini. Bila sekarang kita bincang tentang isim dulu ya. Kita tengok atas ni kan. Kalau kita baca ni. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita tengok kita ada Allahu, Allaha, kan? Kita bawa lagi kita Allahi, kita ada Allaha. Jadi Allahu, ni apa dia nahwu saya tanya? Dia marfu, tempat marfu. Dia marfu, Allahu. Kalau dia dengan dhammah, sorry. Dia dhammah atau dhammatain inilah. Okey. Nanti kita boleh explain kenapa dia dhammah, kenapa dia marfu. Sebab sebelum dia ada verb. Fi'il mudhari' kan? Ada fi'il. Jadi dia yang melakukan fi'il ini. Subjek lah, as a subject. Ustaz, ke macam mana? Dalam bahasa Arab, fi'il datang dulu. Kalau bahasa Inggeris, fi'il tengah. He gave him kan? Bahasa Melayu pun sama. Saya beri dia. Fi'il datang tengah. Kalau bahasa Turki, bahasa Jepun, fi'il datang belakang. Allah ya'ti. Tu beza dia lah. Okay? Now, innallaha, apa nahu dia? Dengan Mansub. mansub. Kenapa dia mansub? Fathah. Kenapa dia mansub? Sebab Haraf nasab. ada haraf inna sebelumnya. Inna
dia memansubkan isim dia. Itu kita belajar kemudian. Itu kita tahu ni. Dan kita tahu apa sebab ni, apa keadaan nahu dia. Allahi, apa keadaan nahu dia? Kasrah. Majrur. 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 Kenapa majrur? Nanti. Indah. Allahi. Kita akan explain. Hmm. Allah apa nahu dia? Mansub. 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 Sama dengan atas ni, innallaha. Okey, itu je nak kena nak tahu, nak kita belajar yang untuk slide ni. Okey. Tahu keadaan isim itu. Sama ada dia marfu, mansub atau majrur. Kan itu aja 3 keadaan untuk isim. Okey? Ni untuk singular. Untuk singular. Okey, ada soalan? Tak ada, kita terus. Sekarang kita tengok isim lain yang lain. Tadi Allahu je kan. Dan kita ada bi amri. Ini amri. Majrur. Majrur. Kulli Majrur. syai'in Majrur. Majrur. qadirun. Marfu. Marfu. Ah. Marfu. As-salata Mansub. mansub. Az-zakata Mansub. li anfusi Majrur. Majrur. khairin Majrur. inda Mansub. So, Allahi. Majrur. Allaha Mansub. basirun. Marfu. Al-jannata Mansub. mansub. Jadi itu semua isim. Mhm. Dan fi'il mudhari' kita tengok ada lepas ni tak? Saya pun tak ingat nota saya dan dah lama setahun tak pergi kuliah. Oh ada. Sekarang ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dan warna hijau. Ya'tiya, apa keadaan dia? Mansub. Mansub. Okey. Tuqaddimu Ni tuqaddim. Marfu. tak. Salah. Kalau marfu' dia dengan nun belakang. Waw nun. Dia bila tukar ni sama ada dia mansub atau majzum. Kalau tengok aqimus solah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu ini li anfusikum. Dan janganlah tuqaddimu ni jadi macam fil amr. Tuqaddimu. Wa ma tuqaddimu. Ada fil mudhari'. Aqimus dan kerjakan dan solat dan keluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Dan apa? Ni okey, ni sama ada dia mansub ataupun majzum. Ataupun dia fil amr, tapi tuqaddimu tak silap saya, dan janganlah kamu mendahului bagi diri kamu sendiri daripada kebaikan, dan kami pasti nantinya di sisi Allah. Allah bima ta'maluna basir. Okey, tak apa. Kita ambil ini dulu. Kita nak kenal ni. Saya pun Dan apa kan? Dan apa yang kamu dahulukan kan? dan apa yang kamu dahulukan Bagi diri bagi diri kamu kamu dari daripada satu kebaikan, kebaikan pasti kamu dapatinya pasti di Allah. di Betul. sisi Allah. Dia. Jadi ini wa ma tuqaddimu dan apa yang kamu telah dahulukan, apa yang kamu dahulukan, ya, kamu belanjakan. Okey, jadi ini dalam dan apa yang macam mansub kan? tak, saya nak tahu kenapa dia mansub tu yang saya tak dapat nak explain. Tahu, jadi kita tengok ayat ni, saya tengok i'rab ni, saya pun lupa ayat ni dah. Okey, tapi kita tahulah kalau dia ujung bukan nun, dia sama ada mansub atau majzum. Kalau dia syarat ni majzum lah. Okey, ni dia maaf, ini majzum, dia syarat. Dan apa segala yang kamu dahulukan, kamu buat dahulu bagi diri kamu sendiri, dia satu kebaikan. Jadi ini tajiduhu, ini menjadi jawapan dia, ini jawapan dia. Ini pun
dalam keadaan mansub. Pasti kamu akan dapati. Okey? Jadi ini dia majlum. Debat ni syarat ni. Dia syarat, dia jadikan majlum. Dan jawapan dia pun dalam majlum. Ni jawapan dia. Jadi sebelum jawapan ni kita pasti nescaya. Majzum tu maksud dia matikan dia. Dia dengan sukun kalau singular. Sukun, dia bersukun. Sebab Dia plural dia nun ganti dengan alif. Dan majlum dengan mansub untuk plural sama. Nun diganti dengan alif. Okey? Right? Okey. Alhamdulillah saya dah boleh ingat dah, lupa tu. Okey. Wa ta'maluna apa? Kadang-kadang apa ni? Ini waw nun dia. Waw nun. Apa keadaan fi'il mudhari' dalam keadaan apa? Marfu tadi kan? Marfu, betul. Waw nun. Betul. Tinggi. Dia tak ada. Wa qalu lan yadkhula apa tu? Keadaan Mansub kan? Mansub. jadi itu. Jadi ini kita akan belajar ni, kenal tu semua. Nanti kita akan belajar kenapa dia mansub, kenapa dia majrur. Okey, saya tak payah explain sekarang, nanti cepat sangat nanti pun you tak dapat tangkap. Okay, ada soalan? Okey. Jadi kalau kita tengok sini, yang lain saya tak tanda, yang tanda semua tu adalah dalam keadaan mabni. Fa'fu, ni fi'il amr. Fa'fu. Dan maafkanlah, ampunkanlah. Maafkanlah. Fa'fu, kamu. Kan? Wasfahu, dan ignore ataupun yang kita katakanlah. Wasfahu. Kan? Maafkanlah juga. Sebenarnya wasfahu. Itu pun fi'il amr. Jadi dia mabni. Hatta haraf mabni. Inna haraf. Ala haraf. Aqimu fi'il amr. Fi'il amr. Okey. Wa'atu pun fi'il amr. Okey. Wa ma huruf. Min huruf haraf. Inna haraf. Bima haraf. Wa qalu fil madhi. Qalu lan haraf. Illa haraf man haraf. Okey? Jadi itu. Jadi bila kita bincang tentang nahwu, kita bincang tentang yang mu'rab. Perkataan yang mu'rab itu fil mudhari' dan isim mu'rab. Okey. Ada soalan Cik Faizul? Orang baru ni. Saya tolak basikal aja Ustaz. Saya boleh ikut kan? Okey? InsyaAllah boleh ikut. Satu soalan. Ya. Kalau fi'il amr dia mabni ke? Fi'il amr mabni. Okey. Sebab dia ada sukun. Contoh macam fa'fu dengan wasfahu tadi itulah. Itu fi'il amr. Okey. Dia buat dia plural. Kalau dia kalau single dia fa'fu aja. Dua dia hazaf. So ikutkan nahwu ni boleh hadam dengan syarat faham pasal fi'il madi, mudhari' dengan amar. Betul? Prerequisite dia. Untuk fi'il lah. Untuk fi'il. Saya itu pun saya tak ni lagi, tak well understood lagi lah. Yang mana? Tak apa. Saya Okey, tak apa. Ini sebenarnya untuk kenal keadaan dia. Okey? Nak kenal keadaan. Kalau fi'il madi dengan fi'il amr, dia hujung dia dengan alif berbulat ni. Alif berbulat. Kalau untuk plural. Kan? Nah, kalau plural, kalau singular, yang ni fi'il amr dengan sukun. Kalau ni wasfah. Kalau dia singular kan. Wa alif tak ada lah. Wa alif kan plural kan. Yang dhamma atas ha ni jadi sukun. Wasfah. Okey, yang plural itu merujuk kepada kata ganti yang ketiga ke ataupun yang kedua Ustaz? Kalau fi'il amr macam mana? Fi'il amr kita tak boleh perintah orang yang tak ada depan kita kan. Fi'il amr kita perintah depan kita dia orang betul. Dia tak ada ketiga, dia kedua je. kedua saja. Okey. Jadi jadi kamu sekalian. Okey. Kalau dia singular engkau. Kan? Kalau dia perempuan lain pula tu. Perempuan wasfahi. Dia ada ya lah belakang perempuan. Kalau yang binary tak ada kan Ustaz kan? Jarang. Ada jarang. Tapi ada juga. Dua dia ada alif, tambah alif je. Okey.
Okey, dia ada tapi tak banyak lah dalam Quran. Dia banyak dalam Quran singular atau plural. Tapi yang pastikan you kenal singular dengan plural. Kalau dia nampak beza sikit, you tahu ni mesti lain domain dia. Hmm. Okey? InsyaAllah lepas tu boleh bila baca selalu hafal lah tu insyaAllah. Hmm. Okey, kita teruskan ya. Ya. Okey. Ni dah explain dah tadi dah. Kan? Iaitu apa itu nahu? Iaitu panduan untuk kenal pasti baris huruf terakhir perkataan sama ada dia marfu atau rafa', marfu atau dia mansub ataupun dia majrur untuk isim. Mereka untuk fi'il mudhari' dia marfu, mansub atau majzum. Okey, itu beza dia. Semula balik Ustaz. Kalau Kalau isim. dia ada marfu dan mansub, dan majrur. Baris atas, baris depan, baris atas, baris bawah. Wakil dia kan. Ya. Marfu huruf terakhir perkataan berbaris dhamma. Mansub huruf terakhir perkataan baris fathah. Majrur huruf terakhir perkataan Kasrah. berbaris Kasrah. kasrah untuk isim. Isim singular. Okey. Isim plural tambah waw alif lah. Kan? Atau waw nun lah. Ni waw nun, ni waw alif, ni waw alif. Nanti ini kita akan belajar juga. Ada nota lagi lepas ni. Majzum Ustaz? Macam baru ni? Majzum untuk fi'il mudhari'. Eksklusif. Ya. Majrur untuk isim, majzum untuk fi'il mudhari'. Tapi marfu dengan mansub untuk dua-dua isim dan fi'il mudhari'. Okey. Bezanya ini je lah. Antara majrur dengan majzum. Okey? Okey. Right? Jadi tujuan untuk mengetahui peranan isim dalam ayat sama ada ia menjadi subjek, predikat atau objek. Okey? Itu untuk isim. Untuk fi'il, untuk mengetahui sama ada fi'il mudhari' menjadi objek kepada haraf sebelumnya. Haraf sebelumnya. Fi'il mudhari' dia berubah hanya bila ada haraf yang merubahnya. Haraf yang sebelumnya merubahnya. Itu fi'il mudhari'. Okay, ada soalan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Kalau yang untuk isim tu, kalau tengok nota kat sini, subjek, predikat ataupun objek. Kalau isim, kalau pemahaman saya, kalau untuk subjek tu dia akan jadi marfu'. Betul? Ya, ya betul. Lepas tu kalau objek itu dia akan jadi mansub. Ya, okey. Kalau predikat itu dia akan menjadi majrur. Tak, predikat dia marfu'. Marfu' juga. Marfu' juga. Dia Okey. 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 Okay, right? Lain soalan? Okay, tak ada, kita teruskan. Hari Sabtu tak ada orang masuk yang lain. Okey. Untuk mula tak ada pun. Ha? Tak ada, tak ada. Ya. Okay, tak. Mungkin pergi pasar kot dulu, tak balik lagi. Dah lupa. Okey, right. Sekarang kita bincang tentang mabni, mu'rab dan separa mu'rab. Kalau kata tadi kan, mabni ialah baris utahir tetap dan tidak berubah. Jadi ini adalah macam isim dhamir, isim kata tunjuk, isim kata ganti, ya, alladhi, alladhina, haula'i, ulaika, tu isim yang isim mabni dengan dhamir. Dhamir ganti nama. Haraf-haraf, fi'il madhi, fi'il amr. Itu adalah mabni, tak berubah. Jadi tak bincang tu, untuk nahu tak bincang tu lah. Okey. Kalau mu'rab, baris huruf terakhir boleh berubah sepenuhnya. Boleh berubah kalau untuk isim, dia akan boleh ambil dhamma, fathah atau kasrah. Ataupun kalau fi'il mudhari' dengan sukun lah. Okey. Ni kita bincang tentang isim. Jadi separa mu'rab, ni setengah-setengah perkataan, dia tak boleh terima baris kasrah. Dia marfu' dengan dhamma, dia mansub dengan fathah, dia majrur pun dengan fathah. Itu yang panggil separa mu'rab. Kata macam mana tu? Antara lain ialah perkataan yang bukan berasal dari bahasa Arab.
dan terdiri daripada 3 huruf, lebih daripada 3 huruf. Macam Yusuf, Yusufa. Dia lebih daripada 3 huruf kan, ada 4. Dan dia tak boleh terima baris kasrah. Walaupun dia majrur, dia akan terima baris fathah. Macam Ibrahim. Kita tak nampak dalam Al-Quran ada Ibrahimi. Ibrahimah. Ibrahimu. Okey. Macam kalau Muhammad ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kada Muhammad dia adalah nama Arab. Sebelum tu macam Yusufa, Ibrahim. Kalau Musa dengan Nuh, Lut, itu dia 3 huruf. Itu dia boleh terima kasrah. Okey? Satu lagi, ialah isim jamak feminin pula hanya boleh terima baris. Isim jamak feminin, isim jamak muannas salim. Dia muslimatun. Muslimatun lah. Kalau tak ada alif lam, muslimatu. Dia muslimati, muslimatin. Dia tak boleh terima muslimatan. Tak ada muslimatan. Okey, itu untuk ini yang pengecualian ni bagi separa mu'rab. Dia nama-nama bukan Arab, seperti Jahannam. Jahannam tu nama perkataan Arab yang dipakai, tapi dia bukan asal daripada Arab. Kita tak akan nampak Jahannami. Lepas tu macam mukminatin. Mukminatun ada untuk rafa'. Kalau dia kasrah mukminatin, kalau dia majrur, kalau dia mansub pun muslimatin, tak ada muslimatan. Itu dia pengecualian dia. Okey? Ada soalan? Ada Ustaz. Silakan. So kiranya macam contoh ni, Ibrahim Yusuf memang bukan orang Arab lah. Ya, bukan orang Arab. Islam datang pada Arab daripada Nabi Muhammad saja. Tapi Islam untuk semua manusia lah. Okey? Okey. Tapi dia orang Muslim. Kan? Muslim bukan Islam Ustaz. Muslim bukan Islam. Muslim Islam lah. Muslim Yelah, maksudnya Muslim itu equivalent to Islam. So yang Ibrahim Yusuf memang bukan bangsa Arab lah. Bukan. Okey. Dia bahasa, dia lebih pada Hebrew ataupun bahasa dia bukan bahasa Yahudi pun bukan juga. Dalam Quran kan dia kata adakah Ibrahim, itu Yahudi. Yakub tu Nasrani Yahudi ya. Kan? Tapi mereka adalah Muslimin. Dia tidaklah bukan orang Nasrani, dia Muslimin. Dari segi bangsa, Ibrahim kalau dia Arab tu mula selepas Yakub ke apa tu. Jadi sejarah ni lah adalah Arab asalnya tu, tapi yang kita kau Ibrahim dia tak cakap bahasa Arab. Dia cakap Abrahamic. Abrahamic tu sebelum bahasa Yahudi. Ibrani. Ibrani, kan? Ibrani. Okey. Tapi bahasa Ibrahim yang paling banyak dalam Al-Quran. Maksudnya istilah-istilah yang digunakan Ibrahim itu yang ada dalam Al-Quran. Dan sekiranya saya punya pertanyaan, sebab Nabi Ibrahim kan dia juga berdoa kepada Allah supaya mengampunkan bapa dia kan. Ada itu dalam Al-Quran. So tapi yang dalam Al-Quran tu kalamnya dalam bahasa Arab. Tapi mungkin apa yang Nabi Ibrahim sebut tu bahasa Ibrani. Yalah, bahasa dengan Allah lah. Sebab Allah ceritakan pada kita dalam bahasa Arab. Okey, faham. Dan Ibrahim minta ampun pada bapaknya tu pada surah Maryam. Tapi kalau kita baca pada surah Taubah, Ibrahim tarik balik. Sebab bapak dia dah dikira musuh Allah. Jadi ahli keluarga tak dikira kalau dia bukan sama-sama beriman. Okey, tak apa. Itu dah masuk tafsir dah. Kita belajar bahasa. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Right. Jadi ini contoh-contoh yang kita belajar sebelum ni yang mabni. Isim mabni. Macam hala ni, haulai, isim isyarat. Isim dhamir, huwa, hum, anta, antum, kuma, kan? Cuma ejaan dia berubah untuk kerana sebutan. Hu jadi hi, kan?
Hum jadi him. Itu sebutan. Itu bukan kerana nahu, tapi kerana tajwid. Okey, kerana sebutan. Lepas tu isim yang memerlukan jawapan kepada syarat. Isim syarat lah. Isim ni man, siapa yang aina, di mana, ayana, bila mana, haltuma, di mana saja. Ni isim-isim yang itu. Lepas tu angka. Angka pelik bahasa Arab ni 19 dengan 11 dia mabni. Dia mabni biasa dengan fathah macam ahada asyara tadi kan 11 kan. Dia tak dapat ahadu asyara tu tak ada. Angka 19 hingga 11 hingga 19 itu mabni. Okey. Itu juga isim mausul allazi allazina allati allati itu mabni. Dan isim istifham, isim tanya, kata tanya, man siapa, ma apa, kam berapa, kaifa dan lain-lain lah ni contoh, tak semua dari sini. Okey. Lepas tu ba'da dzaraf, sebahagian dzaraf. Dzaraf ni dia kalau bahasa Inggeris adverb. Maka fauqa dia ada fauqi, tapi fauqa ni maksudnya dia sendi, dia atas. Tapi bila kata fauqa, di atas. Macam nak explain amama depan, tahta bawah. Maksudnya kedudukan dia tu. Apa yang di bawah, fauqa. Macam below, bukan ada bottom, below. Below dengan bottom apa bezanya? Bottom di bawah, below pun bawah je. Tapi below tu ada unsur adverb, unsur kedudukan, unsur keadaan. Dia di bawah. Tu artinya dia dzaraf ni dia kalau bahasa Inggeris the adverb of place and the adverb of time. Ni jadi dzaraf makan lah. Fauqa dia di bawah tu. Orang bawah, kat bawah. Amama depan, tahta. Tapi kadang kita ada fauqihim. Ada. Itu tak digunakan sebagai dzaraf, itu sebab dia digunakan sebagai fi'il ni dalam mudhaf. Sebagai mudhaf. Nanti ni konsep ni mungkin nanti belum dapat tangkap. Nanti bila dah kita tahu dalam bahasa Inggeris adverb, bahasa Melayu tak ada sangat. Kalau bahasa Melayu apa? Kenapa kalau nak panggil dzaraf? Dia orang bawahan. Orang bawahan, bukan bawah tapi bawahan. Itu macam dzaraf lah. Kedudukannya di bawah. Kan? Itu. Tahta ni bukan atas ke bahasa Melayu, Ustaz? Tahta bawah. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu bawah. Fauqa tu atas. Menaiki tahta. Tahta itu lain. Itu lain. Tahta itu ada kha. Okey. Tapi ada juga perkataan tahti. Ti. Ada. Ah. Itu tak digunakan sebagai dzaraf. Oh, Faham tak? Faham. ada bukan zaraf. Dia sebagai apa tu tahti tu? Isim Tahti jadi isim lah. Isim. Isim. Tahti hal anhar. Okey, isim Mu'rab. isim fi'il ni macam wai, amin, ini pun mabni. Wai, aduhai, ya ayuha, kan? Amin, perbuatan kan? Kabulkanlah. Okey? Jadi ini kena ingatlah. Ini kena hafal dan kita tahulah, lama kita kenal nanti. Dia tak pernah ejaan dia berubah. Okey? Ada soalan lain? Ustaz, yang kata tanya tu dalam bahasa Arab dia panggil apa? Isim apa tadi? Istifham. Istifham. Isim cari faham. Isi cari faham. Sinta ni cari. Faham ni faham kan? Istafham. Okey. Isim untuk memahami lah kan? Jadi man Ya. siapa dia? Apa dia? Kan? Itu isim istifham. Okey? Right. Okey, sekarang kita pergi pada fi'il mudhari'. Isim mu'rab, maaf, isim mu'rab pula lagi. Isim mu'rab, ni keadaan untuk plural juga. Isim mu'rab sama ada dia rafa', nasab atau jar atau marfu', mansub atau majrur lah kan.
Jika kalau dia rafa, dia akan terima baris dhamma atau dhamma tani. Dhamma tani. Dhamma bila ada alif lam kat depan lah. Atau dia mudhaf, nanti akan belajar. Dia mudhaf. Mudhaf, dia ada satu dhamma je, tak dhamma tani. Walaupun tak ada alif lam di depan dia. Okey. Lepas tu atau tanwin. Kalau tanwin, dhamma tani itu rafa. Untuk singular. Tapi untuk plural, waw nun belakang dia. Kata muslimuna. Kalau dia al-muslimu, dia tak ada dhamma tani kan. Kalau muslimun, tak ada alif lam, dia ada dhamma tani. Kalau dia plural, muslimuna, waw nun. Itu maksud dia dalam keadaan rafa. Tinggi. Subjek, bukan objek. Okey, itu untuk isim, singular dan plural. Kalau nasab, untuk singular akan terima fathah atau fathataini. Kalau dia plural, waw nun diganti dengan ya nun. Jadi dapat muslimina. Kalau muslimuna itu marfu'. Kalau muslimina itu mansub ataupun dia majrur. Sebab untuk majrur, isim singular akan terima kasrah atau kasrataini. Dan plural, waw nun diganti dengan ya nun. Jiran sebelah. Dekat. Jadi muslimina, jadi kalau mansub untuk plural, sama je dengan majrur plural. Muslimina juga untuk majrur. Itu keadaan dia. Okey? Ada soalan? Ustaz, yang untuk plural ni, bagi marfu, mansub dengan majrur ni, Aha. yang nun itu, dia memang akan sentiasa fathah. Nun. Ya, betul. Satu fathah. Dia takkan jadi lain lah, Ustaz. Tak ada. Dia mungkin boleh hazaf. Oh, Mungkin dia hilang dalam keadaan dia jadi mudhaf. okey. Bila dia jadi mudhaf, nun tu akan hilang. Nun tu dia sentiasa fathah. Okey. Yang menentukan dia bukan fathah atas nun untuk plural tu. Dia sama dia waw nun atau ya nun. Okey, ingat tu tu kadang kita ada yang keliru awal-awal kan. Huruf terakhir Ustaz kata ni itu yang huruf terakhir tu singular. Kalau plural tu di belakang dia lain-lain sikit. Dia ada alif yang tak ada alif. Kan? Okey? Right. Okey. Ini fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' dia sama ada rafa, marfu atau mansub atau majzum. Jazam. Jadi kalau rafa, fi'il mudhari' hanya dengan dhamma. Dhamma taini, tanwin tu hanya untuk isim. Kalau singular, dhamma hujung dia. Kalau plural, belakang dia waw nun untuk rafa. Sama macam isim kan, waw nun. Sebab tu mudhari' maknanya yang menyerupai. Kerana dia menyerupai isim. Kalau dia mansub atau nasab, dia akan terima baris fathah untuk singular. Tapi untuk plural, nun yang hujung tu, macam yaktubuna, yaktubu, nun diganti dengan alif. Okey, dan untuk majzum, Ini slide lain ni tak, Ustaz? Ini slide yang satu lagi tak? Fi'il mudhari' kan? fi'il mudhari' Yang keluar ni ialah isim lagi, masih isim. masih isim lagi? Betul, baru perasan. Oh ya? Tak tukar? Belum lagi. Tak ada. Tukar ni? Belum. Tak Belum. tukar juga? Tak. Ini Share isim semula. Sekejap. Patutlah saya macam susah nak faham sikit. Okey. Dah tukar skrin. dah. Okey. Okey. Boleh sangkut tak tahu. Saya kat saya tukar. Oh. Okey. Sekarang kita belajar tentang fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' dia boleh
sama juga marfu atau rafa, mansub atau nasab, majzum atau jazam. Okey? Fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' pun ada marfu juga. Dia marfu kalau singular dia ujungnya dengan dhamma. Kan? Kalau kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari'. Itu singular yaktubu. Kalau plural tambah waw nun yaktubuna. Yaktubuna itu plural untuk fi'il mudhari'. Dan kalau dia mansub atau nasab ni dia akan terima baris fathah untuk fi'il mudhari' singular, fi'il mudhari' plural, nun yang di alif tu, yang ujung tu macam asalnya yaktubuna, nun tu diganti dengan alif. Jadi disebut yaktubu. Itu dalam keadaan mansub. Tapi bila dalam keadaan majzum atau jazam, jazm akan terima tanda sukun untuk singular. Jadi kalau yaktubu, yaktub. Kalau rafa yaktubu, mansub yaktuba, kalau majzum yaktub. Dari baris jadi sukun. Tapi kalau untuk plural, nun diganti dengan alif. Bermaksud fi'il mudhari' plural untuk mansub dan majzum adalah sama, iaitu hujungnya alif. Okey? Sama juga macam fi'il isim tadi, untuk plural waw nun diganti dengan ya nun baik untuk mansub atau majzum. Okey? Ada soalan? Tak apa, nanti kita berlatih lagi. Ustaz, yang majzum ni dia reflect kepada objek ke, subjek ke? Okey. Majzum ni dia jadi jazam, ada penegasan. Penegasan. Penegasan macam tadi kan, nescaya. Dia sebelum dia kena baca nescaya, dia ada ketegasan di situ. Majzum. Kalau macam tadi kita baca ma yang syarat tu kan, kita letak nescaya kamu akan dapati. Ada itu majzum. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat contoh dia. Okay, ada soalan lain? Tak ada soalan lain? Kita terus. Alhamdulillah. Okey, skrin berubah? Berubah. Okey, sekarang kita tengok la haula wala quwata illa billah. Belakang balik. Sekarang kita latih yang tadi kita tak tengok sangat, kita tengok yang ni. Okey, sekarang yang ni kita cari hanya fi'il mudhari'. Sama juga. Ini dah buat tadi kan? Tak apa, kita ulangan boleh. Belum lagi Malam tadi. kita buat ni, tak habis malam kan? Malam tadi, Malam tadi. Okey, tak pernah kita latih tentang isim, tentang fi'il, tentang semua kan? Sekarang kita cari hanya fi'il mudhari' di sini. Mana fi'il mudhari' yang pertama? Ada? Silakan. Cik Faizul, Cik Mazuki, semalam ada kan? Fi'il mudhari' depan bermula dengan Ta ataupun ya. hamzah, nun, ya atau ta. Anita. Ataina atau Anita. Kalau saya ingat Anita je lah. Saya orang lama-lama ni. Kenal Anita Sarawak. Anita. Ustaz suruh ni ke? Identify fi'il mudhari' Ya betul. Kalau saya boleh cuba yang 71 tu at the end of the kalimah tu. Tafkiduna. Kan? Tafkiduna. Ini fi'il mudhari' kenapa ada ta di depan kan? Dia singular plural. 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 Jadi dia ujung dia waw nun. Jadi apa keadaan nahwu dia? Sama ada majzum ataupun mansub. La waw nun. Nun Sorry. Waw nun marfu'.
Marfu. Okey. Oh, Ah. Okey, tu fi'il mudhari'. Kita juga kena belajar tentang apa? Isim juga kan, nak belajar pasal nahwu kan. Okey. Okey, nanti kita baru tentang nak kenal. Tafkidun dia marfu. Okey, kalau isim, mana ada isim sini? Isim sini berlatihan kan? Cari isim yang majrur. Isim yang majrur. Isim majrur. Ya. Ayat berapa? Ustaz? Ayat 70 dengan 71. Muazzinun bukan. Mu'adzinun, apa huruf terakhir dia? Nun. Domatain. Domatan jadi apa? Masuk. Domatain is marfu'. marfu'. Marfu. Jadi dia marfu, dia bukan majrur. Saya ada isu dengan majrur ni. Majrur kalau untuk isim berbaris kasrah. Majrur. Saya ingatkan majzum tadi. Majrur Majzum mati. fi'il mudhari'. Okey, majrur. Tak apa, dia Okey. memang biasalah tu. Istilah-istilah baru kan, nak linkkan tu kadang dia Betul. ambil balik. Uh, Okey. Rahli tu bukan ya? Mana? Rahli. Rah. Ini betul lah. Okey. Dia kasrah ni kan. Ya, kasrah. Majrur. Kenapa dia majrur? Sebab Dia merupakan ada haraf P. okey, dia ada Harap itu. Haraf P, haraf sendi kan. Kalau kita tengok, Raja. kita ada haraf ja, kita panggil haraf ja. Haraf yang memajrurkan isim selepasnya. Kan? Fi rahli. Di dalam karungnya. Dalam karung, bukan karung, dalam karung. 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 Okey? Ada lagi. Ayat tu. Ada lagi isim dan keadaan majrur. Akhi itu, akhi. Akhihi. Okey. Akhihi. Dia pun majrur. Dan saya beritahu semalam, akhihi ni antara 6 perkataan yang dia majrur dengan ya. Dengan ya. majrur dengan disebabkan ya. Itu satu perkataan ni dalam Quran dia tak banyak, 6 aja, tapi dalam Quran ada dalam abah satu, maaf. Abah, akhi, Famun yang 3 saya ingat. Saya baru ingat abah. Satunya abah. Abah dia kalau dia kasrah dengan ya, dia fathah dengan alif, dia majrur, dia marfu dengan waw. Dengan sama dengan akhi ni lah. Okey, tak apa. Dan itu majrur, akhihi. Okey? Lagi ada? Ni jihadi ni. Kan? Ni ada 3 perkataan kan? Bi jihazihim. Jihazi. Jihadi ni isim dan keadaan majrur. Sebab ada haraf B sebelum dia. B ada haraf sendi. Haraf ja. Kan? Malamnya. Okey. Bi jihazihim. Okey? Right. Ada lagi tak dalam keadaan majrur? Tak ada. Okey. Isim dan keadaan marfu'. Isim marfu'. Isim. Muazzinun tadi lah. Mu'adzinun. Ayatu. Saya tukar warna lah, takut nanti ni. Kejap saya tukar warna. Pun warna mana tukar? Okey ni. Kita masih lagi di ayat 70 ke Ustaz? Ya, betul. Okey. Tu yang keadaan marfu'. Al-iru. 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 Pun dalam keadaan Marfu' ya. lagi. Tarikun, betul. Waw nun. Marfu'. Wow, marfu'.
Okey, Habis dah. dah. Okey, sekarang kalau kita nak explain, nanti kita akan belajar lagi lah kenapa dia marfu'. Kita akan belajar nanti, ni sebagai terang saya lalu, mu'adzinun marfu' sebelumnya dia fi'il. Azanun yang menyeru, mu'adzinun yang menyeru. Jadi kalau kita baca azana mu'adzin. Mu'adzinun azana. Jadi yang menyeru telah menyeru. Seorang lelaki yang menyeru telah menyeru. Ini telah berseru lah, telah berseru. Jadi dia jadi subjek kepada azanun, dia jadi pelaku. Sebab tu dia marfu'. Okey? Tu kita belajar tak banyak. Satu lagi kalau macam ni, al-'ir, ayatuhal 'ir. Dia jadi subjek. Wahai 'ir, wahai kafilah kafilah keldai. Kedai. Kafilah naik kedai. Okey, innakum lasarikun. Lasarikun pun marfu' kerana jadi khabar. Khabar pada inna. Itu nahu. Nanti kita belajar kemudian. Tak betul nak kenal dia punya keadaan-keadaan dia. Okey, sekarang cari isim dalam keadaan mansub. Isim. Isim dalam keadaan mansub. Ayat 70. Ayat 70. Mansub. Isim. Ada tak? Cari. Sika. Untuk terakhir Mansub. ada fathah. Terakhir fathah, kalau jamak dia jadi Yanun. yanun. Ada satu yang saya nampak. Asiqayah tu. Asikaya. Qayata. Ini dalam keadaan mansub. Ini tak. Mansub. Kan? Mhm. Kenapa dia mansub? Kerana sebelum dia ada fi'il ja'ala. Fi'il. Ja'ala telah jadikan. Jadi asiqayata ni kerana dia mansub, dia jadi objek pada ja'ala. Apa Dia baby? jadikan bekas minuman. Bekas minuman. Kalau yang ni, mu'adzinun azana pun fi'il. Tapi dia tak cakap azanan telah mengazankan. Jadi yang ini jadi fi'il, dia jadi fa'il yang melakukan perbuatan. Jadi seorang tu penyeru, mu'adzin, seorang penyeru kan. Ya, muazzin. Yang ni dia jadi objek. Dia telah dijadikan minuman ke dalam karung adiknya. Okey? Itu membezakan peranan. Okey? Ini pun dia ada hubungan dengan ini. Kerana dia adalah pelaku pada perbuatan. Asiqayata mansub adalah objek kepada perbuatan. Beza dia kan? Okey? Ada soalan setakat ni? Untuk ayat pertama 70. Okey. Kalau tak ada, kita pergi ayat kedua 71. Qalu wa aqbalu alaihim ma la taqidun. Jadi kita ada qalu adalah fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Fi'il madhi dia tak bincang punya nahu. Sebab dia mabni. Mabni. Wa aqbalu, dan mereka memalingkan diri, menghadapi. Menghadapi atas mereka. Wa aqbalu ma la tafkidun. Apa yang tafkidun? Kamu kehilangan. Kehilangan. Okey, jadi tafkidun ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia kalau tak ada apa-apa yang merubah dia akan tetap tafkid. Dia fi'il mudhari' dia default marfu'. Marfu' tu default. Maksudnya kalau tak ada keadaan yang merubah dia dia akan marfu'. Baik isim, baik ini. Baik fi'il mudhari'. Default dia marfu'. Maksudnya dalam hal ni tak ada haraf sebelumnya yang menjadikan dia berubah. Itu dia. Jadi tafkidun dia biasalah. Jadi mereka telah berkata dan mereka telah berkata ataupun mereka telah tidur sebentar dan mereka menghadap
orang-orang istana alaihim atas mereka dan bertanya apa yang kamu telah kehilangan. Okey? Right. Sekarang ayat 72 cari fi'il mudhari'. Nafkidu. Ja'a. Fi'il mudhari'. Oh, fi'il mudhari'. Nafkidu. 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 Apa dia punya nahu tu? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Pada. Dia baris dhammah. Dhamma kat ujung. Sebab dia tak ada apa-apa haraf yang merubah dia. Yang mempengaruhi fi'il mudhari'. Default dia marfu. Okey? Nafkidu. Nafkidu kami kehilangan. Okey, cari lagi ada tak fi'il mudhari' dalam tu? Dah tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, kita tengok sekarang. Suwa'a al-Maliki. Suwa'a Bekas apa nahu dia? Yang ini mansub. 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 Mansub saya pakai apa tadi? Biru. Fathah. Fathah. Hijau. Ha? Hijau ya? Hijau. Hijau. Okey. Hmm. Mansub. Al-Maliki apa dia? Majrur. Majrur. Apalah majrur. Ada lain. Jadi, okey, su'al maliki. Nanti kita boleh explain kenapa su'a ni mansub. Sebab dia jadi objek pada nafkidu. Kami kehilangan bekas minuman. Jadi dia jadi mansub. Rumah siapa? Al-Maliki dia ni kita akan belajar nanti ni satu makna. Dia frasa. Satu makna. Itu yang mudhaf ilaih. Okey, tak apa. Terus apa lagi ada? Waliman ja'a fi'il madhi kan? Al-Madi. Ja'a. Himlu apa keadaan nahu dia? Marfu. 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 Sebab dhamma. Dhamma. Okey. Jadi dia menjadi khabar. Waliman ja'a dan bagi mereka telah datang dengannya adalah satu bebanan ba'in. Ba'in kan? Dalam keadaan Majrur. jadi ini pun sama yang akan belajar dalam keadaan mudhaf ilaih. Dia bila dia yang ini perhatikan bahawa dia tak ada alif lam tapi dia tak ada tanwin. Macam su'a patut asalnya su'an ada fathatan ni tapi dia tak ada tanwin. Dia jadi singular saja tu kan. Jadi dia mudhaf. Sama dengan ni himlu ba'in dia mudhaf. Kita akan belajar lepas ni. Okey, wa ana zaim. Okey, kita last sebelum kita pergi topik lain, topik berikut ni. Kalau nak habiskan, okey tak apa, kita tengok. Qalu tallah laqad alimtum ma ji'na litufsidu. Okey, sekarang ni kita tengok cari fi'il mudhari'. Ayat 73. Nufsidu. Mana? Nufsida. Linufsida. Itu fi'il. Itu mansub. 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 Kita ada mansub ibad ni. Fi'il mudhari' akan mansub. Kenapa? Sebab ada haraf li depan dia. Ada haraf ja. Bukan. Bukan. Masuk. Betul haraf ja. Haraf ja kalau dia masuk pada isim. Kalau dia masuk pada fi'il mudhari' dia jadi haraf nasab. Sebab itu Okey, haraf nasab. dia ada dua peranan sama macam hatta. Hatta dua peranan. Mari tadi hatta nampak hatta yang lupa dah tak peranan. Ni hatta. Tak ayat lain kot. Hatta pun tak. Hatta dia kalau masuk isim dia jadi haraf ja. Kalau dia masuk fi'il mudhari' jadi haraf nasab. Okey. Nasab min mansub lah. Mansub. Mansub. Okey. Jadi nufsida supaya kami membuat kerosakan. Kan? Okey, itu. Lagi ada
Tak ada fi'il mudhari'. Okey, dia tengok isim pula. Qalu fi'il madi tallahi Allah Allah. tallah. Ni ucapan khas ni tallahi. Dia tak sebut majrur lah kat sini saya. Tak sebut. Kalau nak sebut Allah tu dah majrur lah, tapi kenapa dia majrur bukan kerana saya lebih suka kata ni nama khas lah. Macam wallahi, watallahi. Okey, kalau dia demi, kan ni. Kalau wallahi, kenapa wallahi Allah tu dalam keadaan majrur? Sebab wa tu wa qasam, wa sumpah. Okey. Sama lah Wallahi dengan kalau tallahi pun sama juga consider macam sama. sumpah. Tu dia qasam. Qasam maksud sumpah. Hmm. Okey, right? Mana lagi isim? Mana isim? Saya cari dulu. Mana isim lagi ada? Al-ard. Al-ardi Al-ardi. Apa keadaan nahu dia? majrur. Majrur. Kenapa dia majrur? Ada fi tu. Lepas harf fi. jar. Ada fi. Ada fi, ada haraf Jar. ya depan dia. Fi. Okey, dia mesti rapat. Hmm. Dia mesti rapat. Fil ard. Okey. Wa ma kunna syarikin. Ini apa ni? Isim ke fi'il? Sarikin. Isim fa'il. Isim. Fa'il. Apa nahu dia? Nahu dia ialah kalau dia tadi macam majrur. Maju atau mansub kan? Sebab dia yanun, kan? Hmm. Kan? Dia yanun sama ada mansub atau majrur. Nanti kita boleh explain dia adalah mansub. Oh, dia ada mansub pula. Ada. Untuk isim kan ada mansub. Ya, ada memang ada. Dia boleh, dia kalau mansub atau majrur kan sama untuk plural. Plural ni. Plural dia yanun, kan? Tapi kalau nak tengok kalau ni kita nak secara nahu kita boleh jelaskan dia sendiri ni mansub. Kenapa? Dia ada kunna sebelum ni, kunna. Kunna kita akan belajar nanti dia khabar kunna isim kunna nahnu isim kana lah, kana. Syarikin jadi khabar kana dia jadi mansub. Dia terbalik Mansub dengan ya. Mansub. Dia boleh jadi mansub ataupun majrur, betul lah. okey. Cukup belajar. Nak latih lagi? Sebab saya nak pergi next topic. Okey. Okey, kita last. Mana dalam ni qalu apa? Fi'il madhi. Mati. Fama hara. Jazauhu apa? Jazauhu. Isim ni kan? Ya, isim. Isim Marfu'. marfu. Betul tak? Betul. Jazau. Hu ni domir dekat. Jazauhu. Jadi jazau balasannya. Okey. In haraf apa maksud in? Jika. Kuntum apa? Sama macam kunna tadi. Kuntum ini kami adalah telah, ni kamu adalah telah. Were. Ni we were, ini you were. Kuntum. You were. You. If you were liars. Yes. Right. Pendusta. Lazib. Kazibin. You were liars. Itu boleh jadi mansub ataupun majrur. Mansub Ataupun majrur. Mansub. Tapi dia adalah khabar pada kana. Kuntum. Khabar kuntum. So jadi mansub lah. Mansub. Mansub. Kunna syarikin. Kuntum kadibin. Okey. Okey? Right. Okey, habiskan ni lah. Senang. Habis ayat ni. Qalu Madhi. Madhi. Jazauhu sama. Yep. Okey, dia marfu. Kenapa dia marfu? Isim marfu. Kenapa dia marfu? Kerana dia subjek. Dia telah berkata, apa? Balasannya. Man wujida. Wujida apa ni? Jumpa. Dia telah jumpa. Okey, dia fi'il ke isim?
Fa'al. Fa'al. Selepas man. Fa'al kan Wujidah. Ustaz? Ha? Fa'al kan? Bukan? FL. Fi'il madhi. Fi'il madhi special. Dia majhul. Passive. Wujidah telah didapati. Telah didapati. Man wujidah. Telah didapati. Fi rahli sama dengan rahli di atas. Hmm. Rahli dalam karung. Ha? Fahuwa maka dia jaza'u. Sama juga jaza. Balasan. Ni kita Nabi Yusuf ni kan. Balasan jaza. Orang katakan kamu yang mencuri dari hilang minuman raja tu kan. Lepas tu orang saya tanya maka apakah balasan pada dia jazauhu jika kamu berdustakan. Kamu berdusta. Kerana mereka kata Balasannya. mereka tak curi. Tapi kalau kami jumpa barang curi dalam beg kamu, apa yang kamu katakan? Balasan dia, orang yang curi itu menjadi balasan. Maksud dia jadi dia akan ditangkap sebagai jadi hamba lah. Kan? Balasan pencuri itu. Jadi qalu mereka telah berkata jaza'u balasannya dia man siapa yang wujida yang didapati fi rahli di dalam karungnya maka dia adalah balasannya. Itu. Okey, kadzalika najlil zalimin. Apa tu? Kadzalika ka ni haraf ja, ka seperti zalika itu seperti itulah. Zalika najli apa? Ini Isim apa ni? Atau isim ke fi'il najli? Nun di depan. isim. Mudarat. Fi'il mudhari'. Boleh. Najli jaza'u sama huruf dia. Jaza najli jaza jim zai. Dia ada hamzah lah. Tapi bila dia ni dia jadi alif maksur lah. Dia sama. Najli jadi kalau jaza'u balasannya najli apa terjemahan dia? Fi'il mudhari' najli. Kami apa? Membalas. Kami beri balasan. Kami beri balasan atau kami membalas. Kan? Az-zalimun. Az-zalimun. Az-zalimin. Maaf. Az-zalimin. Apa? Isim apa tu? Fa'al ya? Fa'il. Singular plural. 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 Apa keadaan nahu dia? Najlil zalimin. Sama ada mansub ataupun majrur. Ya betul. Tapi dia jadi objek kepada perbuatan najli. Najli fi'il. So mansub lah. Yang tu Ustaz kan? Jadi kami balas mereka yang zalim. Jadi dia kata dia berkata balasannya siapa yang didapati pada bagnya atau karungnya maka dia jadi balasan pada benda curi itu. Seperti itulah kami balas mereka yang zalim di tempat kami lah. Ni saudara menjawab. Okey? Right? Jadi tujuannya kita dalam nahu nak tahu, nak kenal isim tu apa nahu dia sama ada rafa', marfu' ataupun majrur. Kalau fi'il mudhari' kita nak tahu sama ada dia marfu' atau mansub atau majzum. Sini tak ada fi'il mudhari' yang majzum setakat ni. Okey? Ada soalan? Kita pergi next topic. Kita ada 40 minit. Boleh. Next topic dia laju sikit. Okey. 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 Ya. Sebab ini yang lepas ni maaf. Ini kira exercise lah nanti. Nanti kita kena exercise. Nanti saya clearkan dulu ni. Kan banyak nak. Okey, right. Sebab saya nak rekod baru kan panjang sangat nanti 2 jam. Ini latihan sama juga yang tadi. Ini boleh baca sendiri. Sebab dia. Okey, right. Jadi kita go next topic. Saya buat rekod baru.